Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Is pada hari ini untuk membincangkan sebuah topik berkenaan dengan teknik menjawab soalan penyuntingan. Soalan penyuntingan merupakan salah satu soalan yang terdapat dalam kertas 2 bahasa Melayu. Dalam soalan ini, markah yang ditawarkan adalah sebanyak antara 9 hingga 11 markah. Dalam soalan ini juga, sama ada terdapat 1 ataupun 2 bahan. Untuk menjawab soalan penyuntingan, murid-murid perlu mempunyai kemahiran untuk menganalisis kesalahan bahasa. Terdapat beberapa jenis kesalahan yang mudah untuk murid-murid kenal pasti. Yang pertama, kesalahan ejaan. Dalam kesalahan ejaan ini, murid-murid boleh mengenal pasti beberapa jenis kesalahan. Yang pertama, tanda sempang. Penggunaan tanda sempang ini tidak semua ejaan menggunakan tanda sempang. Terdapat beberapa jenis penggunaan tanda sempang dalam bahasa Melayu seperti kata ganda, kata nama yang mempunyai tanda sempang seperti kanak-kanak, rama-rama, kura-kura, dan juga penggunaan tanda sempang untuk imbuhan pinjaman yang hadir bersama dengan kata nama khas seperti anti-Israel. Yang kedua, berkenaan dengan pola keselarasan vokal. Dalam hal ini, murid-murid perlu mengenal pasti ejaan bagi sesuatu perkataan dengan tepat. Dan yang seterusnya berkenaan dengan ejaan bagi kata majmuk mantap dan tidak mantap. Untuk ejaan kata majmuk ni terdapat perbezaan. Yang mantap dieja secara rapat, manakala yang tidak mantap dieja secara terpisah. Namun, dalam suatu keadaan, kata majmuk tidak mantap akan dieja secara rapat apabila kata tersebut menerima imbuhan apitan. Seterusnya, berkenaan dengan kata pinjaman. Untuk kata pinjaman, terdapat perkataan yang mengalami perubahan ejaan apabila ditukarkan dalam bahasa Melayu. Sebagai persiapan untuk murid-murid mengenal pasti ejaan sesuatu perkataan itu dengan tepat, murid-murid boleh membuat rujukan dalam Pusat Rujukan Perseratan Melayu yang telah disediakan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Link ada di sebelah. Kesalahan yang kedua yang mudah untuk murid-murid kenal pasti iaitu kesalahan imbuhan. Dalam kesalahan imbuhan ini, murid-murid perlu mengenal pasti bentuk imbuhan yang sesuai dengan perkataan. Untuk imbuhan sebenarnya lebih mudah kerana sekiranya murid-murid membaca sesuatu petikan, murid-murid akan dapat lihat sekiranya terdapat kesalahan imbuhan, ayat tersebut akan kurang gramatis. Yang ketiga, berkenaan dengan kesalahan istilah. Antara contoh kesalahan istilah yang mudah untuk murid-murid kenal pasti iaitu kesalahan dari segi penggunaan bahasa istana. Sekiranya dalam konteks perkataan itu terdapat konteks bahasa istana tetapi tidak menggunakan bahasa istana yang betul, hal ini dikira sebagai satu kesalahan bahasa. Yang keempat, berkenaan dengan penggunaan kata tugas. Bahagian ini dah mula berat sikit. Penggunaan kata tugas ni murid-murid perlu memahami dan menguasai kemahiran yang terdapat dalam soalan morfologi. Untuk memahami soalan berkenaan dengan morfologi, kita akan bincangkan pada video akan datang. Yang seterusnya berkenaan dengan kata penguat. Dalam topik kata penguat, lebih menjurus kepada kesalahan dalam bentuk darjah penghabisan. Untuk topik ini, kita akan bincangkan dalam kata adjektif nanti. Yang terakhir, berkenaan dengan struktur ayat pasif. Dalam topik ini, murid-murid perlu menguasai bagaimanakah cara untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Dalam hal ini, murid-murid perlu mengenal pasti pelaku bagi ayat tersebut orang yang keberapa, sama ada orang pertama, kedua ataupun yang ketiga. Untuk cara menjawab soalan penyuntingan, dalam arahan soalan telah jelas menyatakan bahawa murid-murid perlu
melakukan dua perkara utama, iaitu yang pertama, menyenaraikan kesalahan yang terdapat dalam petikan, dan yang kedua, membetulkan kesalahan-kesalahan tersebut. Sekiranya murid-murid gagal menyenaraikan kesalahan tetapi hanya menulis pembetulan saja, hal ini akan menyebabkan jawapan anda tidak diterima. Sekiranya dalam soalan tersebut terdapat beberapa petikan, murid-murid perlu menyenaraikan kesalahan berdasarkan petikan. Sebagai contoh, terdapat 6 kesalahan dalam petikan pertama. Jadi, murid-murid perlu membuat petikan pertama dan senaraikan 6 kesalahan tersebut. Begitu juga dengan petikan yang kedua. Murid-murid jangan menyenaraikan terus ke-11 kesalahan dalam satu senarai yang sama. Kenapa kita perlu asingkan jawapan berdasarkan petikan? Hal ini bertujuan supaya untuk memudahkan pemeriksa mengenal pasti jawapan calon. Sebagai kesimpulan, untuk pertemuan kita pada hari ini, murid-murid perlu ingat beberapa perkara. Yang pertama, jenis-jenis kesalahan yang terdapat dalam soalan penyuntingan yang mudah untuk murid-murid kenal pasti. Yang kedua, berkenaan dengan cara menjawab. Semoga perkongsian cikgu pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua dan sama-sama kita mengamalkan dalam menjawab soalan SPM nanti insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.